Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in. Syai'u lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du, faqala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Wa ala alihi. Jadi wa ala alihi ini ataf pada kata ala khairi khalqihi. Artinya disambung antara ataf dengan ma'tuf dia. Wassalatu wassalamu ala alihi. Artinya bermula rahmat dan sejahtera itu turunlah kedua-duanya di atas keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya orang panggil insya'iyah, du'a'iyah maknan dia panggil. Khabariyah lafzan, insya'iyah ay du'a'iyah maknan. Artinya pada lafaznya seperti khabar, cerita. Tetapi pada maknanya ialah doa. Apa makna wassalatu wassalamu? Ay Allahumma salli wa sallim. Ya Allah ya Tuhan, rahmati dan sejahterakanlah. Itu dah. Di atas keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama kita ni dia wak mari wa ala alihi, dia wak mari dengan mengulangkan ala haraja. Kalau dia kata wa alihi pun sah. Sebab wa sahbihi tak kata wa ala sahbihi. Sebaliknya kalau alihi orang wa ala alihi. Kerana apa seperti itu? Ini orang panggil isyarat
raddun ala syi'ati, ialah sebagai nak menolak di atas puak Syiah. Yang mana puak Syiah ni mereka berpegang dengan hadis maudhu'. Nah, kononnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tafsiluni atau la tufassiluni. Nah, la tafsiluni baini, la tafsilu baini wa baina ali bi'ala atau bi kalimati ala. Jangan engkau ceraikan di antara aku dan keluargaku di dalam selawat dengan kalimah ala. Gitu. Kononnya Nabi itu bersabda begitu. Nah. Maka sebab tu kalau kita dengar orang Syiah selawat kan, kita dengar dalam YouTube ada, boleh pecek tengok kalau ulama dia tu berucap, berceramah ke, tiba-tiba dia sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ramai-ramai orang Syiah tu pakat selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bisa dengar tak? Jadi dia tak ada wa ala ali Muhammad. Di sisi puak Syiahnya haram. Haram tu. Haram kalau kita selawat tu wa ala ali Muhammad. Dah. Jadi kalau kita orang ahli sunnah wal jamaah tak ada haram apa. Wa ala alihi boleh. Wa alihi pun boleh, tak ada masalah apa. Nah, sah-sah saja. Dah. Jadi kita nak selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh, boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad boleh, boleh, tak ada masalah apa. Nah, tak ada masalah apa situ. Tapi yang puak Syiah ni dia kata tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal Nabi kata jangan. La tufassiluni aw la tafsiluni baini wa baina ahli bi'ala. Jangan kamu ceraikan aku dan keluargaku dengan kalimah Allah. Kenapa dia kata gitu? Kononnya tu bukan hadis sungguh dah. Nah, dakwah mereka. Maudhu' tu. Kalau la aslalah tu belum tentu maudhu' lagi. Kalau la aslalah, hadis itu dia kata la aslalah. Tidak ada asalnya. Artinya tak jumpa daripada mana sumber. Barangkali ada, barangkali tidak ada. Kayak gitu. Tapi kalau maudhu' itu bukan hadis. Cuma dipanggil hadis maudhu' kerana pada dakwa orang yang menipu tu dikatakan Nabi yang berkata. Gitulah. Jadi kenapakah mereka reka hadis tu? Karenanya mereka nak menyamakan taraf antara Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan keluarga Nabi ni sama. Sama pada pihak mana? Sama pada pihak maksumnya, ismahnya. Kalau kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, keluarga Nabi dan Nabi itu beza. Nah, tak sama. Yang maksum hanya Nabi. Adapun keluarga Nabi tidak ada janjian daripada syarak maksum, tak ada. Yang kalau ada pun dipanggil mahfuz. Mahfuz. Nah, dipelihara juga, tapi serta sah berlaku mengerjakan kesalahan. Namun segera mereka bertaubat. Lalu mereka yang bertaubat tu seperti mereka yang tidak punya dosa. Kayak gitu. Nabi SAW sabda, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa itu seperti mereka yang tidak punya dosa. Gitu. Jadi ayat Quran Allah Ta'ala kata, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ayat ni kalau di sisi Syiah kan, itulah dalil kata ahlul bait itu maksum. Dan ahlul bait mafhum yang difahami oleh puak Syiah tu beza dengan kita orang ahli sunnah wal jamaah. Beza lah. Kalau kata ahlul bait di sisi Syiah tu ialah kena kepada Hasan dan Husain serta zuriat Sayyidina Husain, tidak semua tapi 12 imam dia. 12 imam maksum. Itu.
Imam Ali Zainul Abidin, Imam Ja'farus Shadiq, Muhammadul Baqir, Musa Al-Kazim. Nah, turun ke bawah gilah. Tu di sisi Syiah. Jadi ayat tu Syiah kata ni dalil kata, innama hanya sanya yuridullahu, menghendakilah oleh Allah Taala, liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti, menghilangkan segala najis-najis dosa pada ahlul bait itu, wa yutahhirakum tathhira, dan menyucikan mereka itu ahlul bait sesuci-sucinya. Ya tu tak ada rasa maksum seperti Nabi. Tu. Jadi kita orang ahli sunnah wal jamaah tu tidak seperti itu dah. Karena ayat tu kena tengok di depan dia tu cerita tentang siapa? Ya nisa an-nabiyyu lastunna ka ahadin minan nisa. Kayak gitu. Wahai isteri-isteri Rasulullah, kalian tu tidak seperti perempuan-perempuan biasa. Init taqaitunna, kalau kalian tu bertakwa kepada Allah. Ila akhir. Fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzina fi qulubihim marad. Apa lagi? Apa? Berat ni. Wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Kena tengok kepala ayat dia. Jadi sebab itulah alim ulama kita ahli sunnah wal jamaah membahagikan ahlul bait tu kepada beberapa maqam, beberapa tempat. Satu dia panggil maqam madhi, pada maqam puji dia panggil ahlul bait pada maqam puji. Siapakah ahlul bait pada maqam puji? Iaitu kullu mukminin taqiyyin, tiap-tiap mukmin yang bertakwa kepada Allah. Tak masuklah kita orang mukmin juga. Tapi nak kata takwa tu, perasan. Kita ni banyak dosa. Kayak gitu. Mukmin taqi ni orang wali, orang duduk di tahap buat apa yang Tuhan suruh dan tinggal apa yang Tuhan tegah. Dalil lagi mana? Dalil banyak dalil. Antara lain Nabi kata, Salman minna ahla baiti, Bilal min ahli baiti. Tengok. Salman minna ahla baiti. Salman ni daripada kami itu ialah ahlul bait. Salman ahlul bait pun dia bukan orang Arab, dia orang Ajam. Orang Parsi, orang Ajam ni mana selain Arab kan Ajam. Kau kita ni kan Ajam sangat-sangatlah hidup pek apa. Orang Melayu, orang Bugis, orang apa? Jawa dia tu ni. Ajam sangat-sangatlah. Tapi Nabi kata kerana Salman tu ikut mutaba'ah lin Nabi, ikut Nabi SAW, maka Salman tu minna ahla baiti. Bilal orang Afrika, orang negara kulit hitam. Nabi kata Bilal min ahli baiti. Sudah. Mana gitu? Bukan Bilal bin Muhammad atau Bilal bin Fatimah kada. Jadi ukurannya ialah takwa tadi. Ini taqaitunna, kalau kalian bertakwa pada Allah. Jadi dia panggil ada ahlul bait dengan jalan nasab, ada ahlul bait dengan jalan sabab. Mana? Kalau ahlul bait pada jalan nasab itu kalau dikatakan bin-binnya sampai kepada Rasulullah SAW. Dia dikatakan zuriyah dan dia juga mengikut Rasulullah, dikatakan ahlul bait. Gitu dah. Sebaliknya kita hok bin karimam bin marang kerapu bin tak tahu mana lagi. Tapi kita ikut Rasulullah, kita usaha mencontohi Rasulullah. Maka kalau kita tu sampai ke maqam taqwallah, imtithalu awamirihi wa jitinabun nawahi, maka kita tu dikira ahlul bait. Ahlul bait ala sabilis sabab, atas jalan sabab. Sebabnya apa? Mengikut Rasulullah. Yang Nabi kata kullu nasabin wa sababin. Tiap-tiap nasab dan sabab tu putus, melainkan illa nasabi wa sababi, melainkan nasabku dan sebabku. Itu. Jadi ahlul bait fi maqamil madahi, ahlul bait pada makam puji itu tiap-tiap orang mukmin yang bertakwa pada Allah. Itu. Jadi pembesar-pembesar tu siapa? Tu tengok Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Ali karramallahu wajhah, Utsman bin Affan. Semua tu dikira sebagai
akabir ahlul bait, pembesar-pembesar ahlul bait fi maqamil madhi, pada maqam puji. Lepas tu turun lagi Imam Syafi'i, Imam Junid Baghdadi, Imam Ghazali, Imamul Haramain, Imam Abdullah Asy-Syarqawi, banyak tu ni. Tu lagi tu dah. Kemudian ada lagi dia panggil ahlul bait, tapi dikatakan fi maqamid du'ai. Ini biasanya disebut alu baiti, hilakah ha daripada ahlul bait tadi. Ahlul bait kerana berdasarkan hadis Nabi kata alu Muhammad kullu ummati Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kullu mu'minin, tiap-tiap orang mukmin tu alu Muhammadin. Gitu. Ialah keluarga Muhammad. Keluarga apa tu? Dia panggil fi maqamid du'ai, pada tempat berdoa. Tempat berdoa. Maka ulama buat kesimpulan ahlul bait fi maqamid du'a, itu dia panggil kullu mu'minin walau kana 'asiyan. Tiap-tiap orang mukmin walaupun dia tu kaki maksiat, bahkan kaki maksiat itulah yang lebih mustahak untuk didoakan. Jadi kita semua ni ahlul bait ni. Ahlul bait apa? Fi maqamid du'a, pada maqam ada fi maqamid du'a, pada maqam doa. Kalau gitu ini dia panggil doa ni pada maknan. Dia panggil khabariyah lafzan, du'aiyah maknan. Itu. Jadi keluarga Nabi di sini wa ala alihi, minta ya Allah, Allahumma salli wa sallim ala alihi. Ya Allah ya Tuhan, rahmati dan sejahteralah di atas keluarganya Nabi. Doa gitu. Maka kena ke atas siapa keluarga di sini? Kita semua. Kullu mu'minin walau kana 'asiyan. Tiap-tiap orang beriman sekalipun dia kaki maksiat, bahkan kaki maksiat itulah mustahak untuk didoa. Itu dah. Itu dipanggil ahlul bait fi maqamid du'ai. Begitu juga ada lagi dipanggil ahlul bait fi maqamiz zakah. Keluarga Nabi di dalam bab haram makan zakat, haram makan harta zakat. Siapa tu? Ini khilaf pak mazahibil arba'ah tu khilaf. Pasal apa khilaf? Karena dalilnya zanni. Mana kata Imam Nu'man bin Sabit, Imam Abu Hanifah, dia kata keluarga Nabi yang dikatakan haram makan zakat ni kena kepada 5 keluarga. Mana 5 keluarga? Alu Ali, keluarga Sayyidina Ali. Alu Ja'far bin Abi Talib, keluarga Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Alu Uqil bin Abi Talib, keluarga Sayyidina Uqil bin Abi Talib. Alu Abbas bin Abdul Muttalib, keluarga Abbas bin Abdul Muttalib. Alul Harith bin Abdul Muttalib. 5 keluarga ni dikatakan haram makan zakat. Haram makan zakat. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik pula kata Banu Hashim saja. Imam Ahmad bin Hanbal kata Banu Abdul Muttalib saja. Kalau Imamuna Asy-Syafi'i, Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Dua-dua. Itu lagu tu dah. Ada pun orang yang menasabkan diri dia kepada Rasulullah bin. Maka dikatakan zurriyatur Rasul, zuriat Nabi. Kalau dia murtad, tak ikut, orang panggil apa? Agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, murtad. Ada? Tak? Tengok dalam YouTube. Di Indonesia, tapi kat di Malaysia ni tak pastilah. Na'udzubillah, minta Tuhan lindung jangan ada lah. Ada satu orang tu nama As-Saghaf. Satu kabilah daripada Ba'lawi, yang nasabnya tu bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa, bin bin Ali Al-Uraidi kalau tak silap. Hingga naik ke atas lagi bin Muhammad Al-Baqir bin Ja'far As-Sadiq bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Tiba-tibanya murtad. Wal'iyadzubillah min dzalik. Ada paderi dia. Mana dia YouTube ada. Tanya nama apa? Nama apa tahu? Dia ubah nama dia Thomas As-Sagaf. Oh, Thomas. Contoh tu. Nama dia tu dia ubahlah nama orang putih lah. Nah, tapi As-Sagaf dia tu tak ubah, hidung macam dia tu tak ubahlah. Macam mana tu tak? Maka dia bukan lagi ahlul bait, hanya zuriat. Tu dah. Seperti mana anak Nabi Nuh Nabi Nuh dalam Quran kata cerita. Lagu mana anak Nabi Nuh? Nabi Nuh minta doa, ya Tuhan, tolonglah anak aku Kanaan. Tuhan kata, "Hei Nuh, innahu laisa min ahli." Dia tu bukan keluarga muda. Bukan keluarga apa, dia anak hamba ya Tuhan. Kanaan bin Nabi Nuh. Bin Nabi Nuh tu bukan bin baru jumpa Nabi Nuh ke. Bin Nabi tu Tuhan kata innahu laisa min ahli. Dia bukan ahli keluarga muda, bukan. Dia bukan ahlul baitmu. Sebab apa? Innahu amalun ghairu salih. Kerana sesungguhnya amal dia tu tidak soleh. Dia tidak ikut ajaranmu, tidak ikut agamamu. Maka putus munqati'. Putus. Tidak kata ahlul bait, zuriat saja. Jadi faham di sini antara keluarga Nabi dengan makna ahlul bait dengan zuriat keturunan itu ada umum khususnya. Tiap-tiap ahlul bait belum tentu zuriyah dan tiap-tiap zuriyah belum tentu ahlul bait. Pasal ada ahlul bait tapi bukan zuriyah, bukan nasab, tapi sahabat. Seperti Salman minna ahla baiti, Bilal min ahli baiti. Kayak gitu. Bukan zuriat Nabi itu. Ada orang panggil zuriat Nabi yang tidak termasuk di kalangan ahlul bait fi maqamil madahi. Seperti Tuk Said, Tuk Syekh, Tuk Habib, Tuk Cik, Tuk Wan ni kok. Tapi jahil tu okey. Maka tak masuk keluarga Nabi pada makam puji. Tapi masuk juga seperti kita juga mana? Keluarga Nabi pada makam doa. Kullu mu'minin walau kana asiya. Sama ya? Jadi jangan pelik, jangan pelik apa. Macam mana Habib Tok Said ni buat khianat itu, buat jahat ni. Iya sama je, manusia biasa macam kita. Punya nafsu kata ni. Punya syaitan. Sama ya. Tu hanya amal tu yang membezakan. Ilmu dan amal tu yang membezakan. Sekarang di Indonesia tu sibuk ribut pasal nasab keluarga Nabi ni. Duk balah gegak-gegak. Tu. Ya balah-balah ni sebab tak ada, bukan baru sebenarnya, lama dah. Kalau kita tengok kan, Syekh Abdul Qadirul Jailani tu, mak pok dia tu keluarga Nabi, zuriat laka tu. Pok Al-Hasani, mak Al-Husaini. Tapi ada tak Naqabatul Asyrah yang tidak mengakui dia tu nasab bersambung dengan Rasulullah? Ada. Keluarga Ar-Rifai tak mengakui keluarga tu. Keluarga Tijani tak mau. Biasa, benda tu biasa. Sebab semua tu dilalah zonniyah. Cuma kita tu diingatkan oleh Nabi jangan mentohmoh nasab orang. Kerana itu min sifatil jahiliyah. Setengah daripada perangai orang kafir jahiliyah. Cukuplah kalau dia kata begini-gini, kita pun serah pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana tidak ada mudarat pun pada kita. Kalau kita percaya, tak masuk neraka dengan sebab kita percaya. Kalau kita pergi tohmoh pula, boleh jadi mudarat atas diri kita. Kalau betul dia tu keturunan Nabi, kita pergi tohmoh pula. Kita pula seolah-olah menuduh tok nenek dia tu berzina. Pula dah. Baik kita tawakuf. Itu jalan lebih selamat. Tawakuf maknanya tidak membenar, la nusaddiqu wa la nukadzibu. Kita tidak membenar dan kita tidak mendusta. Kenapa? Karena tidak termasuk daripada ruku iman. Itu lagu itu juga. Tapi budaya di Indonesia tu memanglah menyebabkan ramai orang nak mengaku zuriat Habib, Sayyid, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak tahulah, hamba pergi sana pun memang pelik ni, dia style pelik sikit. Pernah masa Haul Akbar Wali Songo di Pasuruan. Ada
kiai yang undang. Kita orang daripada Fatani, daripada Malaysia ni gilah sebagai tetamu dhif. Nah, jadi masa pergi tu, oleh kerana nak masuk tempat haul akbar Wali Songo tu, dia jalan sepik. Jadi orang kampung mari ambil dengan motor, dengan sepeda dia panggil dah. Jadi masa ambil tu biasa je. Tak ada lah nyokok menyembuh, no. Pelik macam ada masuk istana raja-raja tak ada. Biasa je. Tapi setelah mana diperkenalkan oleh tuan rumah atas pentah, ini yang dah hadir ni Al-Fadil, Al-Syekh, Al-Sayyid, Al-Jufri, Al-Idrus, nanti nak balik tu jadi belak dah. Orang kampung dia tu jadi belak. Jadi belak ke mana? Maaf bi, sini, maaf. Jadi belak lah jadi. Sudah. Belak buat ni. Jadi budaya itulah yang menyebabkan rancau, kacau jadi. Melampau-lampau, ulu fit ta'zim, ulu fil mahabbah. Akhirnya adalah orang panggil perkara-perkara yang tidak sepatutnya terjadi. Tok Said tapau orang lah. Dan sebagainya, banyaklah macam-macam. Tipulah, kahwin tak bagi nafkah lah, itulah, inilah, itu, macam-macam. Kalau kita di negara kita ni, alhamdulillah masih lagi stabil, masih lagi normal, tidak melampau-lampau. Hormat, tapi hormat tu selagi mana dia baik, berjuruh, tidak buat masalah, kan gitu. Tambah lagi plus dia panggil. Dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya kita kepada Nabi, cinta juga kita kepada zuriat-zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi mudah-mudahan suatu masa dibaiki. Banyak gitu lah. Mudah-mudahan kena baiki ni budaya ni. Sebab satu masa nanti akan berantakan. Kau sungguh. Lo ni berantakan dah. Ada ulama sana dia buat kajian lah. Tohmoh nasak habaib pun duk baloh. Tohmoh nasak tutup guru kiai-kiai. Akhirnya bercelaru. Masing-masing berebut nak jadi keturunan Nabi SAW. Pasal nanti salah gini lah, laili tampelung. Tu bukan setakat tangan, kaki pun holau gitu kan. Orang cium. Sudah lah. Kita orang nak cium tangan pun, jangan. Malu kita kan apa? Karena sahibul bait adraka ma fi. Kita tuan rumah ni tahu apa yang ada dalam diri kita. Dosa apa kita buat. Tak nak sabar orang tua nak cium tangan kita ke. Payah. Jadi dia tanya, "Pala gua mana Ustaz sana?" Kita ambil jalan tengah. Apa? Ya, dia sudah pun orang panggil mengaku keturunan Rasulullah kita akui saja. Itu aja. Tidak mudarat apa-apa iman kita. Lebih baik salah. Kita lebih baik tersalah kita setuju daripada tersalah kita menghukum. Gitu deh. Lebih baik gitu. Karena akhirat satu saya tanya, pasal apa awak setuju dia keturunan Rasulullah dah? Tapi kalau pasal apa awak kata dia bukan keturunan Rasulullah? Sudah. Kita pula kena buat tabik hujah. Ada pun kiai-kiai atau ulama-ulama yang sedang panas hangat di YouTube tu, dia tak ada hujah, apalah dia berdebatlah. Tu. Dia berkelahilah. Gitu. Ya asasilahnya pasal hak ni tak akui nasak ni. Tak ada dalam kitab nasak yang diiktimak selama 500 tahun. Hak ni pun buat kajian, dia punya tok pun tak ada juga dalam kitab nasak selama 500 tahun pula. Jadi mengaku sama-sama tak ada untuk nenek dalam kitab, iza ta'arada tasarata, gitu lah sepatutnya. Dah dua-dua lebih kurang ya gugur habis lecing. Sepatutnya boleh ambil dah jalan damai tu. Saling hormat cukup. Itu dah ni. Imam Abdul Hasan Syazuli, sampai sekarang ni tak ada satu kitab pun yang benar-benar mengakui keturunan Al-Hasani dia. Tapi dia mengaku. Dan orang yang mengikut tariqah Syazuliyah semua percaya. Tapi ahlun nasabah sejak daripada zaman dia sampai sekarang semua kata tak ada lagi kitab. Bahkan yang membela pun tidak mampu bagi hujah untuk mentakwil, untuk membela. Tak ada. Macam mana? Kita nak kata mana? Siapa zaman Imam Abu Hasan Syazuli tu, dia di pulau. Tinggal anak murid dia seorang Abu Abbas Al-Mursi. Sehingga dia daripada Kahirah berangkat pergi ke hujung Mesir, Humaithirah.
Anak murid tanya, ya macam mana hidup guru ni? Orang pakak duk kata mu ni bukan keturunan Rasulullah, mu ni menipu gitu ni. Dia kata, kafa bi iqrarin Nabi. Cukup dengan aku daripada Nabi. Nah, wa fi Humaitsirah sawfa tara. Selagi nak kalau kita sampai di Humaitsirah, mu akan lihat. Kata gitu. Nah, innal alima la yakmalu fi maqamil ilmi hatta yubla bi arba'in. Seorang alim itu tidak sebenar-benar sempurna makam ilmunya sehingga dia dibala dengan 4 bala. Syamatatil a'da wa hasadil ulama ila akhir. Pak, idza sabara wa in sabara ja'alallahu lahu yuqtada imam. Ja'alallahu imaman yuqtada bih. Gitu. Kalau dia sabar dengan ujian ni, maka Allah jadikan dia imam yang akan diikuti. Masuk dah. Masuk. Kita berhayat Masuk dah? Belum? Belum lagi? Sambung. Jadi malam tu mimpi satu orang nakib, satu orang pencatat nasab Rasulullah di Qahirah, mimpi jumpa Rasulullah. Lalu tanya dia, hal Syazuli min zurriyatika ya Rasulullah? Adakah Imam Syazuli itu ialah keturunan engkau ya Rasulullah? Rasulullah kata, na'am. Bal man ta'allaqa bil far'i faqad ta'allaqa bil asli. Wa man ta'allaqa bil juz'i faqad ta'allaqa bil asli. Siapa yang berpegang dengan fara' cucu cicitku, maka dia berpegang dengan aku, tok dia. Kalau berpegang dengan juzuk, maka dia berpegang dengan kul. Barulah orang pakak pergi ke Humaitsirah, pergi mengaji balik, pergi minta maaf. Dan kalau kita pergi ke Humaitsirah tu, memang beza, tak sama di Qahirah. Saya kejut pasal pengalaman. Kalau di Masjid Azhar kita tidur ni, handphone duk alas luar gini. Kalau bangun-bangun tak ada tu, kita niat lillahi ta'ala lah. Nah, saya di Humaitsirah ni berapa kali jatuh handphone. Ni, budak kecil, kulit hitam mari atas. Kita nak bagi duit. Mak dia haram. Tak bagi. Siapa tu? Itulah keturunan Imam Abul Hasan Syazuli. Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Hasani fi da'wahu, pada dakwah dia. Nah, jadi kita hormatlah cukup. Tak perlu kita berpanjang-panjang berpolemik, menuduh siapa pergi ke pondok ulama tu kiai ni tempeleng dia. Biadab dengan dia, tak perlu gitu. Itu akan menimbulkan seperti yang berlaku di Indonesia. Itu lagu tu dah. Cukup hormat gitu dah. Kita tak akui cukup. Habis. Yang pentingnya kemuliaan syaraful asli huwa taqwa wa syaraful wasa'il ila taqwa syaraful ilmi. Kemuliaan hakiki, syaraful hakiki, kemuliaan hakiki itu ialah taqwa Allah, dan kemuliaan yang menyampaikan kepada kemuliaan hakiki itu ialah ilmu yang diamalkan. Itu. Habis situ. Habis. Wa sahbihi. Dan minta. Jadi wa ala alihi ni selawat salam di atas keluarga Nabi ni orang panggil sabit dengan dia dalil hadis. Tidak ada dalam Quran. Wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi ini tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam hadis. Jadi sebab tu kalau ada orang hak ceramah, kita ikut Quran hadis yang sahih. Tapi kalau pembukaan ceramah dia, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Nanti lu break. Nanti lu tu nak tanya, mana dalil selawat salam atas sahbihi, sahabat Nabi? Ada dalam Quran? Tak ada. Ada dalam hadis? Tak ada. Lepas tu macam mana kita boleh selawat salam di atas sahabat Nabi? Ini nak bagi tahu, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak hanya Quran hadis. Ada lagi dipanggil qiyas. Jadi selawat di atas sahabat Nabi ini dipanggil qiyasun aulawiyah. Bapa? Kalau selawat di atas keluarga Nabi, Nabi ajar adalah hadis. Gitu. Sahabat tanya, "Kaifa nusalli 'alaika fis salati ya Rasulullah?" Bagaimana kami nak selawat ke atas engkau di dalam sembahyang ya Rasulullah? Lalu Rasulullah pun jawab,
Mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, jadi keluarga Nabi ini ila yaumil qiyamah ada. Nah, sehingga hampir kiamat wujud. Sehingga tidak ada lagi seorang pun yang beriman dengan Allah Ta'ala. Tak boleh orang la ilaha illallah, tak boleh ucap Allah, Allah, tak erti. Baru kiamat bumi ni. Kayak gitu. Jadi selagi mana ada orang la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Allah. Selagi itu ada keluarga Nabi. Kayak gitu. Jadi keluarga Nabi yang umum. Sampai hampir kiamat ni pun wujud. Nabi ajar selawat. Sedangkan sahabat tu khusus. Nah, sahabat tu khusus. Nah, ada lagi sahabat Nabi sekarang? Ada? Tak ada dah. Sahabat Nabi itu tertentu kepada man laqiyan Nabi. Mereka yang bertemu dengan Nabi. Bila temu tu? Fi hayatin Nabi, fi zamanin Nabi. Pada masa Nabi hidup. Jadi kalau jumpa dalam mimpi sekarang atau jumpa yaqazah sekalipun, bukan sahabat Nabi. Nah, kerana Nabi telah wafat. Nabi telah intiqal ila rafiqil a'la. Wa amana bihi, dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mata ala zalika, dan wafat di atas demikian itu iman, fa huwa sahabiyun, maka dia itu sahabat. Maka ada lagi tak sahabat sekarang? Tak ada. Maka sebab itulah ulama kata wa ala alihi wa sahbihi, waw pada kata wa sahbihi itu dipanggil min atfil khassi ala al-ammi. Daripada bab mengatafkan yang khusus di atas yang umum. Mana yang umum? Keluarga Nabi ini umum. Keluarga Nabi fi maqamil madhi, ada tak? Ada. Keluarga Nabi fi maqamid du'a, ada tak? Ada. Keluarga Nabi fi maqamiz zakat, ada? Ada. Cuma keluarga Nabi dengan makna apa? Ahlul kisah, hak tu tak ada dah. Mana? Nabi sendiri, Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah, al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Ini dipanggil ahlul kisah, maqam yang tertinggi daripada ahlul bait. Itu tak ada dah. Betul? Nah, tapi ahlul bait secara umum ada tak sampai sekarang? Ada. Maka maqam ahlul bait ini maqam umum. Nah, kullu mu'minin alu Muhammadin. Nah, tapi sahabat itu khusus tertentu dengan definisi tadi. Itu dah. Masuk dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
Asyhadu Muhammadar Rasul. أشهد أن محمدا رسول الله. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasul. حي على الصلاة La haula wala quwwata. حي على الصلاة La haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح La haula wala quwwata illa الله أكبر الله أكبر Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-baqdah at-tamah was-salat. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajah. Wa ba'athahu maqaman mahmudan alladhi wa'atahu innaka la tukhlifu. Jadi ulama kita faham di atas jalan qiyasun aulawiyah, qiyas aulawiyah. Nah, mimbabil aula bila kita selawat juga di atas keluarga Nabi, selawat juga di atas sahabat-sahabat Nabi. Tapi di atas jalan mutaba'ah, mengikut. Jadi tak boleh atas jalan istiqlal. Maknanya kita nak selawat Abu Bakar Siddiq sallallahu alaihi wasallam. Oh begak gitu, Umar bin Al-Khattab sallallahu alaihi wasallam kau tak sunat gitu. Atas jalan istiqlal bersendirian asing, maka sunatnya kita taradhi. Taradhi ni mana? Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Itu dah. Melainkan pada ahlul kisah tadi. Ahlul kisah tu sunat juga kita alaihi salam. Dan ini yang diamalkan oleh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah kita zaman berzaman sebenarnya. Tak percaya buka dalam kitab-kitab sahibus sunnah. Jami' Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi. Apabila sebut nama Ali alaihi salam, Fatimah alaihi salam, Husain Hasan alaihi salam, alaihimus salatu wassalam. Ada. Tu kerana dia tu di maqam ahlul kisai. Itulah. Itu bukan hak Syiah sebenarnya, itu hak kita sebenarnya. Tapi kita ketinggalan, ketinggalan Syiah diambil. Hingga kita pun ni amalan Syiah, bukan hak kita sebenarnya. Tu sebab tu baca Sahih Bukhari, Ali alaihi salam. Ini Syiah kau cetak dah. Tak, bukan Syiah cetak. Memang gitu, hak asal makhtutah pun gitu. Dan itu amalan kita ulama ahli sunnah wal jamaah sebenarnya. Habis itu. Jadi selawat atas sahabat ni di atas jalan mutaba'ah qiyasul aulawiyah dia panggil dah.
Keluarga Nabi dan sahabat Nabi mana? Min ba'dihi, kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Kemudian kata Imam Ghazali, amma ba'du, adapun kemudian daripada itu. Kemudian daripada khutbah kita adalah, kemudian daripada basmalah, hamdalah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu dipanggil khutbah kita. Sekarang ni mari nak cerita, orang panggil apa, dia panggil muqaddimah kita. Ya biasanya kita ni ada khutbah kita, muqaddimah kita, muqaddimah ilmu, kemudian bab, fasal-fasal, forok-forok, kemudian khatimah. Biasanya gitu. Bukan semua mesti gitu. Kata dia, amma ba'du, adapun kemudian daripada itu. Adapun kemudian daripada itu ni dia panggil faslul khitab. Dibawa datang kalimah amma ba'du ni sebagai nak menceraikan uslub percakapan sebelum tu dipanggil khutbah kita, kemudian nak masuk uslub percakapan yang lain pula. Intiqal min uslubin ila uslubin akhar, dia panggil dah. Orang yang pertama dikatakan mengata amma ba'du ni Nabiullah Daud alaihissalam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap khutbahnya tidak ditinggalkan amma ba'du. Kadang-kadang digantikan amma tu dengan waw, wa ba'du. Dan asal amma ba'du ialah mahma yakun syai'un ba'du. Dibuang mahma yakun syai'un ba'du, ganti amma. Dibuang amma, ganti waw, wa ba'du. Itu biasa kita dengar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Amma ba'd. Wa ba'd. Adapun kemudian daripada itu, amma ba'du ay ba'dal basmalati wal hamdalati wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Adapun amma ba'du amma ba'dal khutbatil kita, boleh tak? Senang. Adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada khutbah kita. Fa'lam, fa tu dia panggil fa rabithah jawab bagi amma, ai fa aqulu laka i'lam, maka aku pun katalah kepada engkau. Engkau di sini asalnya kepada murid dia. Murid dia atas surat ke Imam Ghazali, tok guru minta tolong nasihatlah, hamba nak sambung mengaji ni. Maka Imam Ghazali pun balas surat anak murid dia tu, jadi sebutir kitab Bidayatul Hidayah. Hebat orang alim ni. Balas surat tu jadi kitab dah. Kita balas surat tak tahu nak tarik gapo. Balas surat tu di kitab tu. Maka aku kata kepada engkau, fa'lam ay fa'aqulu laka i'lam. Maka aku kata kepada engkau, i'lam. Apa i'lam? Ay utlubul ilma hatta tata'allam. Tuntut olehmu akan ilmu sehingga engkau mengetahui. Itu mana i'lam. Bapa cakap dengan i'lam? Ini pertamanya kerana nak tiru sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Atau fafham, fahfaz. Tak ada gitu. Maka hendak fahamlah olehmu, maka hendak hafallah olehmu, ingatlah olehmu, gitu. Sebab kalau hafal dalam otak, wa madak. Kalau faham, kena lama renu. Kalau fa'lam, itu memakan masa. Ada orang panggil syarat-syaratnya menuntut ilmu. Ayyuhal harisu, wahai orang yang bersungguh-sungguh. Al-harisu makna al-mujtahidu, yang bersungguh-sungguh. Al-muqbilu, yang berhadap. Ala tibasil ilmi, di atas mengambil faedah ilmu. Ala tibasil ilmi ay ala istifadatil ilmi. Hei orang-orang yang bersungguh-sungguh menghadapi di atas mengambil faedah ilmu. Nak ambil faedah ilmu ni minal muallimi lah, daripada tok guru. Kan syarat ilmu ni ada 3 dan rukun ilmu ni ada 5. Cukup 3 syarat, 5 rukun, dipanggil ilmu. Apa kita dapat tu? Apa kita idrak tu? Kalau tak cukup syarat 3, rukun 5, maka dipanggil
ma'lumat. Beza tu dah. Farqun kabir bainal ilmi wal ma'lumat. Beza besar antara ilmu dengan maklumat. Mana syarat 3? 1, dipanggil isnadur riwayah. Kita nak mengaji tu kita nak tahu tok guru kita tu mengaji yang siapa. Gitu kan. Jangan asabuh piyah bos repair kak ustaz. Jangan. Kan banyak gitulah ni kan. Panggil ustaz mudah gitu. Tak pernah madrasah, tak pernah mondok, apa siji kelayakannya. Nah, tiba-tiba boh piyah ada janggut sikit, boleh qala Allah sikit tu kak. Al-Fadil, ustaz dah Lepas tu mula mengajar, nah, goreng situ, goreng sini. Tu. Pas masyarakat ni ia tak kira ilmu, dia kira sedap. Sedap tapi gak. Hai berat. 1, isnadur riwayah. Nak tahu. Oh, tok guru kita ni mengaji di tok guru Pasir Tumbuh. Contoh, tok guru pondok Pasir Tumbuh mengaji dengan tok guru pondok Bunuk Payung. Tok guru pondok Bunuk Payung mengaji dengan tok Kenali, Syekhona Kenali. Tok Kenali mengaji dengan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani mengaji dengan Syekh Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati. Syekh Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati mengaji dengan Syekh Sayyid Ahmad bin Zaini, Syekh Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah Mekah Al-Mukarramah. Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan ngaji dengan siapa pula? Siapa kepada a'immah mazahib. Para imam mazhab ngaji dengan tabi'in ngaji dengan tabi'in ngaji dengan sahabat ngaji dengan rasul. Isnadur riwayah. Kemudiannya yang kedua isnadud dirayah. Sebab kadang-kadang ada juga yang mengaji pondok Pasir Tumbuh, yang mengaji di Al-Azhar Asy-Syarif. Orang panggil Madinatul Ilmi. Perbendaharaan, bandanya ilmu. Tapi hak dia ajar bukan daripada masyayikh Azhar. Ambil daripada ayah peng. Tak boleh. Hak ni mana kita nak tahu? Maka tahunya kita bagaimana hak seperguruan dia tu hurai, takrir. Tu huraya dari sebab orang mengaji ni tidak sore-sore aja, mesti ramai. Tok guru ni mengaji mana? Pondok Pasir Tumbuh. Yang mengajar kita kat mana? Usul ni. Cuba dengar huraya hak ni dengan huraya hak tu. Sama. Berarti ada sanadud dirayah dipanggil. Tiba-tiba hak ni mengajar lain terus, total. Kalau sikit-sikit tu biasalah. Lain terus. Rupa-rupanya dia mengaji dengan Ayah Peng. Balik daripada Azhar. Ada ke? Betul tak? Ustaz-ustazah. 2 orang pasangan, lelaki bini. Balik mengajar di mahad laki-laki, mahad perempuan. Lepas tu keluar. Apa? Pergi mengaji dengan Ayah Peng. Tak boleh. Ambil mana? Tak jadi. Ni ustaz ngaji Azhar kau. Tapi ilmu yang siapa bukan Azhar. Ayah Peng ni Azhar dah. Kemudian yang ketiganya sanadut tazkiyah. Artinya dia mengajar tu bukan untuk berdebat, bukan untuk mencari perbalahan, tapi benar-benar untuk menghilangkan kejahilan, mengisi dengan ilmu, cahaya ilmu, menghilangkan kegelapan jahil, memasukkan kegelapan dengan cahaya ilmu. Sebab ada style mengajar ni bukan ilmu tapi untuk debat. Ada. Okey, awak hafal 2-3 hadis ni. Ni kalau orang kampung tanya jawab ni. Kalau jumpa orang ni, inilah jawapannya. Ini Qurannya, ini hadisnya. Ini cara nak debat. Tak jadi tu. Tak panggil ilmu lah tu. Jadi itu 3 syarat dia panggil. Kemudian rukunnya 5. Guru, murid, kitab, manhaj, bi'ah. Tok guru kena ada. Tok guru dengan 3 syarat tadi. Murid 2. Jadi kalau ada tok guru tak ada murid, tak jadi ngaji dia tu ni. Atau ada murid tak ada tok guru, setel tok guru dia. Mesti tok guru, murid, kitab. Mesti ada kitab. Kitab gapo? Kitab tauhid, kitab gapo? Kitab fiqh, kitab apa? Kitab tafsir, kitab apa? Kitab hadis, kitab apa? Kemudiannya ada manhaj, disiplin mengaji. Maknanya permulaan belajar ibtidaiyah,
Ini kitab-kitabnya. Setelah habis kitab permulaan ibtidaiyah, naik kepada kitab pertengahan mutawassit, sanawiyah. Selesai sanawiyah, naik peringkat lebih tinggi, aliyah dia panggil. Ada silibus-silibusnya. Kemudian ada bi'ah, suasana. Macam di masjid, madrasah, di pondok, di tempat yang sesuai. Itu dipanggil rukun ilmu. Kalau kita dapat sesuatu cukup 3 syarat, 5 rukun, itu dikatakan ilmu. Ilmu. Jadi sebab tu kalau baca di YouTube, baca di blog Google atau dengar di YouTube, ada tak syarat dia? Tak ada syarat dia. Ada tak rukun dia? Tak ada rukun tu. Mana tu guru? Tu yang kata. Ustaz Pak Ais duk mengajar dalam Facebook, dalam YouTube. Boleh tak nak tanya dia? Boleh tak nak bersoal? Takut apa yang kita faham ni tak sama apa yang dimaksud oleh guru. Kita nak tasahih kefahaman kita tu tak ada jalan. Maka katakan ilmu hanya maklumat. Itu dah. Jadi bukan jangan tengok YouTube, jangan bacalah. Tengoklah YouTube. Tapi itu hanya maklumat untuk penambahan saja. Ilmu mesti tadi. Ni macam sekarang tak faham. Tuk tanya, ada soalan tak kalau ada? Pak kita buat kat tangan. Saya nak tanya sikit. Hak tok guru duk soal, duk mengajar tadi tu, betul tak kalau saya faham macam ni? Gini. Tak, betul lah tu. Ilmu tak sahih lah situ. Salah tu bukan gitu maksud dia. Salah faham tadi. Kayak gitu. Ada jalan untuk tasahih kefahaman. Itulah. Hadis. Al-muzhiru min nafsihi, yang menzahirkan apa? Kesungguhan menuntut ilmu tu daripada dirinya. Al-muzhiru min nafsihi, yang menzahirkan daripada dirinya sidqar raghbati, akan benar keinginan, wa fartat ta'attushi, dan akan dahaga yang melampaui batas, ai syiddatul ishtiyaq dipanggil, ilaihi ilal ilmu. Ilaihi ay ilal ilmi, kepadanya kepada ilmu. Ketahui olehmu, hei orang yang bersungguh menuntut ilmu, yang bersungguh-sungguh menzahirkan daripada dirinya akan benar keinginan dan sangat-sangat dahaga kepada ilmu, annaka bahawasanya maknanya panggil maf'ul bagi i'lam tadi. Mu kena tahu apa? Mu kena tahu annaka, akan bahawa sesungguhnya engkau, in kunta taqsidu bi talabil ilmi, jika adalah engkau tu bertujuan pada menuntut ilmu tadi tu, muniat qasad tuju hatimu dengan menuntut ilmu tu, al munafasata, akan bersaing-saingan, wal mubahata, dan bermegah-megah, berbangga-bangga diri kamu dengan ilmu, wattaqadduma 'alal aqrani, dan nak menjuarai di atas rakan-rakan sahabat handal kamu, wastimalata wujuhan nasi ilaika, dan nak memalingkan semua wajah-wajah manusia kepada engkau, wa jama'ahu tamid dunya, dan nak menghimpunkan segala orang panggil harta benda dunia, fa anta sa'in fi hadbi dinika, maka sesungguhnya engkau tu sedang berusaha untuk menghancurkan agama engkau sendiri, walaupun menuntut ilmu agama. Tu belik tu. Rupa agama, tapi sebenarnya menghancurkan agama sendiri. Pasal apa? Pasal niat tak betul. Itu dah. Jadi kita sambung semula. Nak sambung mana ni? Annaka in kunta taqsidu wallahu a'lam. Kita berhenti dulu. Sebab semua hak dia sebut, hak Imam Ghazali sebut ni sebenarnya sabit di dalam hadis yang sahih. Siapa menuntut ilmu nak berdebat, nak menunjuk di atas orang jahil, nak supaya manusia semua berhadap muka padamu, mana salangamu tu gini, laili tamplung. Atas bawah, kiri kanan, siku tak siku. Tu macam-macam lah. Nabi kata orang ni tak masuk syurga, tak bang syurga. Bukan tak masuk syurga, tak bang nak syurga. Jangan kata nak masuk. Itu lagi akhir. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati الحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.